Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ismahana binti Kamarulan, nombor matrik C19A0612. Kumpulan kami telah memilih tajuk Seni Wayang Kulit di Negeri Kelantan. Pengenalan, wayang kulit adalah teater tradisional yang sangat popular di masyarakat Asia Tenggara. Ia berbentuk persembahan teater yang menggunakan dua prinsip, iaitu prinsip cahaya serta prinsip bayangan. Persembahan ini biasanya disertai dengan alat muzik persekusi, gamelan, instrumen angin, serunai atau tali iaitu rebab. Fungsi wayang kulit ialah sebagai alat hiburan dan kadang-kadang ia dikaitkan dengan unsur ritual dalam kalangan masyarakat. Seterusnya kita lihat sejarah wayang kulit. Sejarah wayang kulit Siam atau wayang kulit Kelantan adalah seni wayang kulit yang berasal dari negeri Kelantan Darul Naim di Malaysia. Ia merupakan salah satu dari 4 jenis pertunjukan wayang kulit yang terdapat di Malaysia. Dua jenis wayang kulit di Kelantan dikenali sebagai wayang Kelantan yang telah diubah sesuai dengan unsur-unsur tempatan, dan satu lagi wayang kulit yang terletak di Kedah serta Perlis yang dikenali sebagai wayang Gadik. Terdapat beberapa teori mengenai asal-usul wayang kulit dari Jacques Brunet yang mengatakan ianya berasal dari India, di mana ia dibawa ke negara Asia Tenggara melalui pengaruh Hindu di rantau. Selain itu, Berhard Laufer juga mengatakan bahawa wayang kulit berasal dari negeri China, manakala Hezu pula menyatakan Jawa sebagai tempat asal wujudnya wayang kulit ini. Namun begitu, asal-usul wayang kulit di negeri Kelantan dipercayai berasal dari Nang Talong, Thailand, berdasarkan reka bentuk patungnya serta alat-alat muzik yang digunakan dan mentera buku panggung serta tok mahasiku yang dibacakan dalam bahasa Thai. Seterusnya kita akan lihat kepada kepercayaan dan simbolik agama bagi seni wayang kulit. Ia tertumpu pada ilmu kerohanian atau ketuhanan. Kadang-kadang ia dimainkan dalam unsur ritual dan kepercayaan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat Melayu di Kelantan. Persembahan ini mempunyai unsur-unsur tradisional melibatkan kepercayaan agama iaitu animisme, Hindu-Buddha serta agama Islam. Persembahan ritual ini dan semula berkait dengan musim menuai untuk menandai kesyukuran kepada semangat yang memberikan tanaman hasil yang baik. Terdapat juga persembahan yang untuk menyembah kampung, iaitu membersihkan kampung dari ancaman semangat ganas dan aura jahat. Simbolik dalam wayang kulit adalah kisah wayang yang diambil dari hikayat Seri Rama yang ditukar daripada epik Ramayana yang sangat popular dalam tradisi masyarakat India. Cerita wayang kulit dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kisah pokok, kisah ranting dan kisah kematian. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Cincin, nombor matrik C19A0166. Seterusnya, saya ingin beritahu mengenai reka bentuk patung wayang kulit di Kelantan. Reka bentuk patung wayang kulit di Kelantan dibuat dalam bentuk mengiring dan kebanyakannya berdiri di atas sesuatu seolah-olah watak kepada patung berkenaan berdiri di atas kenderaan seperti naga, ular atau bunga-bungaan. Kebanyakannya, patung ini hanya dapat menggerakkan sebelah tangan sahaja, iaitu di tangan hadapan, manakala di tangan belakangnya pula memegang senjata. Ia berpengaruh dari Jawa dan Thailand, mengekalkan ciri-ciri asalnya dari segi pakaian, tudung kepala dan peralatan-peralatan senjata. Seterusnya, patung diperbuat daripada kulit lembu, kerbau dan kambing. Nilai dan kualiti kulit mesti memenuhi spesifikasi dan kriteria patung kulit. Setelah bulu pada kulit dikikis dan dibersihkan, kulit dibasuh dan dikeringkan. Sementara menunggu kulit kering, akan mula membuat lakaran patung yang akan digunakan. Biasanya, lakaran dijadikan watak patung pada kertas putih nipis. Kemahiran dan kreativiti sangat penting dalam membentuk watak patung yang halus dan menarik. Biasanya, watak patung wayang kulit Melayu berukuran 71 cm panjang dan lebar tidak melebihi 30 cm. Kertas lakaran yang dilekatkan pada kulit seterusnya dipahat mengikut lakaran. Setelah selesai kerja-kerja memahat, kertas lakaran putih yang masih melekat pada kulit ditanggarkan atau dicucikan. Watak patung wayang kulit akan diikat dengan bilahan uluh dengan ketat. Patung wayang kulit itu dikapit di antara belahan tersebut dan diikat dengan benang pada jarak kira-kira 5 cm. Bukan itu saja, warna juga memainkan peranan bagi membezakan antara watak-watak patung wayang kulit tersebut. Itu saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Fatina Zira binti Saleh, nama mesyik C19A0120. Saya akan membentangkan tentang fungsi dan penggunaan patung. Wayang kulit adalah satu persembahan yang menggunakan konsep cahaya dan bayang. Cahaya akan dipancarkan di belakang keril dan patung-patung wayang diperbuat daripada kulit haiwan itu pula akan digerak-gerakkan di antara keril dan cahaya. Fungsi patung ini sangat membantu dalam menghasilkan watak-watak bagi setiap cerita yang dibawa oleh seorang dalang. Watak patung-patung utama dalam wayang kulit Kelantan selalunya dikemukakan di atas satu rupa kenderaan kenaikan seperti naga, ular dan buaya. Pada keseluruhannya, hampir semua patung-patung wayang kulit berpengaruh Jawa dan Tai mengekalkan ciri-ciri asalnya dari segi pakaian, tudung dan peralatan-peralatan senjata, tapi di mana ia terdapat di dalam watak-watak tempatan. Kulanya, patung sangatlah memainkan peranan yang penting untuk menghidupkan watak di dalam wayang kulit. Ini kerana wayang kulit sebagai teater tradisional adalah pancaran hati dan perasaan masyarakat Melayu. Saya ucapkan kepada pensyarah dan seterusnya, karakter yang terdapat di dalam wayang kulit. Karakter pertama ialah Sri Rama. Sri Rama merupakan himpunan cerita yang disadur dari epik Ramayana tradisi India. Sri Rama atau Raja Sri Rama akan memegang watak utama dalam setiap cerita yang dipersembahkan. Sri Rama digambarkan sebagai seorang raja yang gagah, andal tetapi mempunyai sifat yang garang. Patung Sri Rama hanya boleh memegang watak raja kerana dalam wayang kulit watak Sri Rama dan patungnya mempunyai nilai yang tinggi. Selain itu, Hanuman, anak kepada Sri Rama dan Sita Dewi. Menurut Tok Dalang, Hanuman adalah manusia yang dilahirkan dalam bentuk seekor kera. Sejarah Hanuman yang dilahirkan dalam rupa para seekor kera adalah akibat daripada sumpahan oleh Maharaja Wana yang memarahkan Sri Rama kerana berjaya mendapatkan Sita Dewi. Menurut Tok Dalang lagi, Hanuman tidak tinggal di istana dan banyak bertapa di gunung-gunung untuk meningkatkan ilmu dan kesaktiannya. Hanuman bukan sahaja gagah tetapi mempunyai kebijaksanaan dalam memperdayakan musuh ketika bertarung. Karakter yang seterusnya ialah Laksamana. Laksamana merupakan adik kepada Sri Rama. Dari segi ukiran patung, Laksamana tidak banyak beza dengan patung Sri Rama. Perbezaan yang kata adalah pada warna patung tersebut. Hanuman berwarna merah coklat seperti warna kayu. Laksamana atau Raja Muda Laksamana diperbuat daripada kayu serai dan ditiupkan semangat dan roh oleh Tok Murshikala Mata Api yang tinggal di Wat 7, Kerdi Beremas yang mempunyai sakti. Dianggap wali, dianggap sebagai anak angkat, anak kedua Sirat Maharaja. Laksamana juga dikenali sebagai bujang Laksamana kerana tidak boleh berkahwin. Laksamana mempunyai kelebihan dari segi kekuatan dan kebijaksanaan berbanding Sri Rama. Ini dilihat dalam cerita-cerita yang dikaji yang menunjukkan Laksamana banyak membantu Sri Rama dalam beberapa pertandingan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Viknesaran Chandran. Kadmetik nombor saya ialah C19C0825. Tajuk kajian kami ialah permainan tradisional wayang kulit di Kelantan. Pada hari ini saya nak membentangkan tentang alatan muzik yang digunakan dalam permainan wayang kulit di Kelantan. Pertamanya, canang. Canang merupakan sejenis alat muzik dalam keluarga gong yang berukuran atau bersaiz kecil. Dia juga berperanan sebagai alat penanda masa dalam pautan tradisional. Canang juga diperbuat daripada perenggu atau loyang dan dimainkan untuk mengiringi persembahan wayang kulit. Seterusnya, gedo. Gedo ialah sejenis alat muzik dalam keluarga gendang yang mempunyai dua muka. Dia juga sering digunakan dalam persembahan wayang kulit di Kelantan. Dia juga diperbuat daripada kayu, nangka ataupun angsana. Kedua-dua permukaan diperbuat daripada belulang lembu. Posisi muka gedo berada secara berhadapan dengan permainnya. Ianya dipalu dengan sepasang pemukul kayu. Akhirnya, seruni. Seruni dikenali sebagai puput serunai adalah alat muzik elektronik. Dia juga dikenali sebagai muzik tiup yang terkenal sebagai alat muzik tradisional bagi masyarakat Minang. Seruni juga boleh dimainkan secara solo, dapat digabung dengan alat muzik tradisional yang lain. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Christine binti Godi, pelajar yang memegang nomor metrik C19E0077. Di sini saya akan meneruskan sesi pembentangan ini dengan menjelaskan beberapa jenis alatan musik yang digunakan dalam seni wayang kulit. Baiklah, kesi. Kesi adalah sejenis alat musik tradisional Melayu yang diperbuat daripada logam.
Ia merupakan sepasang piring logam yang diikat antara keduanya dengan tali, sejenis alat ideofon yang dibentuk daripada kepingan tembaga. Bahagian tengah permukaannya kelihatan melengkung ke dalam. Ia berperanan sebagai alat pelengkap irama dalam ensembel paluan tradisional dan disertakan dalam dua pasangan, yaitu salah satu daripadanya dipaku pada tapak paku secara kekal dan yang satu lagi dipasang dengan tali. Kesi dimainkan secara berkumpulan dengan alatan muzik yang lain. Baiklah, yang seterusnya adalah gendang. Gendang dikategorikan dalam membranafon. Mukanya diperbuat daripada kulit kambing atau lembu yang direnggangkan menggunakan tali rotan ke atas balu atau temalang kayu. Balunya diperbuat daripada jenis kayu keras seperti kayu nangka dan merbau. Baiklah, yang seterusnya adalah gedombak. Gedombak adalah sejenis gendang yang berbentuk jembangan bunga yang tergolong di dalam keluarga gendang. Hal ini adalah kerana sebelah permukaannya sahaja tertutup, manakala yang sebelah lagi adalah terbuka. Permukaan untuk dipalu diperbuat daripada belulang haiwan. Gedombak mempunyai bingkai kayu dan bertutup dengan belulang pada bukaan besar dan biasanya dimainkan secara duduk dan diletakkan di bawah ketiak. Gedombak dimainkan dengan memalu secara langsung dengan menggunakan tangan. Gedombak juga dimainkan secara berkumpulan bersama-sama beberapa peralatan musik yang lain. Baiklah, yang terakhir adalah tetawak. Tetawak adalah merupakan sejenis gong yang biasanya dimainkan secara berpasangan, yaitu tetawak ibu dan tetawak anak dengan menggunakan pemalu. Mendukung sebagai alat kolotomik yang utama dalam budaya musik masyarakat Melayu. Ia dibuat daripada perunggu yang berbentuk bulat. Dindingnya tebal, berbusut di tengah-tengah bahagian permukaannya. Bagi tetawak ibu, kalau tetawak anak pula, nada bunyinya nyaring. Tetawak ibu lebih besar daripada tetawak anak. Akan membentangkan berkenaan dengan alat dan bahan yang diperlukan dalam penghasilan wayang kulit. Terdapat 4 alat ataupun bahan yang diperlukan dalam penghasilan wayang kulit. Yang pertama adalah kulit, yang mana menjadi bahan asas dalam penghasilan wayang kulit. Kulit haiwan yang biasanya digunakan adalah kulit kerbau, lembu, dan kambing. Setiap jenis kulit ini memiliki ketebalan yang berbeza dan ianya amat berpengaruh terhadap kualiti akhir wayang kulit yang dihasilkan. Kulit kerbau dan kulit lembu adalah antara yang kerap digunakan kerana ianya memiliki ketebalan yang sesuai untuk digunakan dalam jangka masa yang lama, memiliki kekuatan tegangan yang baik, dan tahan pada perubahan suhu. Yang kedua adalah alat pemotong. Alat pemotong yang biasanya digunakan adalah pisau, pahat, serta menggunakan penukul kecil yang dijadikan sebagai alat penyokong pahat. Alat pemotong ini digunakan untuk membersihkan bulu yang ada pada bahagian kulit haiwan, memotong bahagian lebihan yang terdapat pada bahagian tepi patung yang telah digambarkan di atas permukaan kulit. Pahat dan penukul pula adalah untuk membuang dan membersihkan bahagian dalam yang terdapat pada watak wayang kulit agar lebih kemas dan bersih. Yang ketiga adalah warna dan pensil. Warna dan pensil ini digunakan untuk melakar watak wayang kulit yang ingin digambarkan di atas permukaan kulit, manakala warna pula adalah digunakan untuk mewarnakan watak yang telah dihasilkan mengikut kesesuaian dan kreativiti masing-masing. Yang terakhir adalah bambu dan benang. Bambu digunakan sebagai pengepit watak wayang kulit yang telah dihasilkan, manakala benang pula digunakan sebagai alat untuk mengikat ataupun menjahit watak wayang kulit pada pengepit agar lebih kukuh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Umitra Nafafah Salam dan nombor kad matrik C19E0822. Hari ini saya akan membentangkan tentang proses penghasilan wayang kulit. Proses pertama ialah membersihkan kulit yang digunakan. Bulu yang terdapat pada kulit lembu, kerbau atau kambing yang telah dibersihkan direndamkan ke dalam air campuran garam, lada, lengkuas dan serai untuk beberapa hari, kemudiannya akan dijemur. Kulit yang telah dikeringkan akan dikikis dan dibersihkan dengan menggunakan pisau tajam sehingga ianya benar-benar bersih. Proses kedua ialah
memilih watak wayang kulit. Memilih watak yang ingin dihasilkan, watak yang pilih akan diletakkan pada permukaan kulit yang telah dibersihkan. Proses ketiga ialah membentuk watak wayang kulit yang dipilih. Watak-watak wayang kulit yang telah dipilih dan telah diletakkan pada permukaan kulit dipatak untuk membuang garisan yang ada pada bahagian luar terlebih dahulu. Kemudian terbalikkan watak dan ketuk setiap patakan yang telah dipahat tadi dengan menggunakan menukul yang kecil. Proses keempat ialah membuat kekemasan watak yang telah dipilih. Kedua-dua belah permukaan watak yang telah dipahat itu akan dibersihkan dan kemudiannya kertas pasir akan digunakan untuk melicinkan kedua-dua belah permukaan. Bertujuan untuk menjadikan permukaan watak wayang kulit tersebut sama dan senang untuk melakukan proses seterusnya. Proses seterusnya adalah proses mewarnakan watak wayang kulit yang telah dihasilkan. Watak wayang kulit yang telah berjaya dihasilkan akan diwarnakan mengikut kesesuaian watak wayang kulit tersebut dan juga kriteria masing-masing untuk menjadikan watak wayang kulit tersebut lebih menarik dan mempunyai ciri khas yang tersendiri. Warna yang biasanya digunakan adalah dari bahan dye, fabrik dan cat air. Proses air ialah mengikat watak wayang kulit dengan pengepit. Watak-watak wayang kulit yang telah berjaya dihasilkan akan diikat dengan pengepit wayang kulit bermula daripada bahagian atas ke bawah ataupun daripada bahagian bawah ke atas. Disyorkan bahawa watak wayang kulit tersebut diikat dengan pengepit wayang kulit bermula daripada bahagian atas ke bawah. Jahitan benang ataupun tali yang digunakan untuk mengikat watak wayang kulit pada pengepit itu juga aruskan selari dan kemas berular daripada bahagian atas ke bawah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Jin Yi Fang, nombor matrik C19A0074. Saya akan membuat pembentangan dengan kesimpulan iaitu wayang kulit Kelantan. Wayang kulit bermaksud bayang-bayang yang dapat bergerak dari sini ke sana. Wayang kulit adalah salah satu jenis hiburan yang dimainkan oleh masyarakat zaman dulu, manakala wayang kulit kini menjadi salah satu khazanah warisan Malaysia. Wayang kulit adalah suatu tradisi yang menarik dan penuh kesenian dari segi bentuk patung yang diperbuat daripada kulit dan dibuat dalam bentuk menggiring, iaitu boleh bergerak tangan hadapan serta mempunyai ciri-ciri pengaruh dari Jawa dan negara Thailand. Dari segi fungsi, penggunaan wayang kulit Kelantan, wayang kulit akan diletakkan di satu rupa kenderaan kenaikan seperti naga, buaya dan atau ular. Watak wayang kulit seperti Sri Rama, Hanuman, Laksamana. Selain wayang kulit, alat muzik diperlukan iaitu jenang, deduk, serunai, keris, gendang, gedombak dan tetawak. Penghasilan wayang kulit Kelantan memerlukan kulit, warna, pensel, alat pemotong, buluh dan benang. Kepakaran kesenian wayang kulit Kelantan serta pengalaman seseorang pembuatan wayang kulit akan menghasilkan patung yang bermutu tinggi dan mempunyai ciri-ciri kesenian yang tinggi. Tuntasnya, wayang kulit Kelantan yang diwarisi oleh nenek moyang perlu dihargai, dibanggai, diwarisi secara turun-temurun. Supaya generasi muda ini atau yang akan datang ini boleh mewarisi, mengetahui warisan-warisan Malaysia supaya tidak melupai jati diri sendiri. Sekian, terima kasih daripada saya dan kumpulan saya.